Baik, timbul satu persoalan lagi. Is Azmin macam mana? Ada 11 orang Actually Xavier 12 lah. Kalau Xavier, masuk Xavier 12 lah kan. Azmin kalau ikut kata Rafizi, dia tak sign dokumen tu. Yang lain sign, tapi Azmin tak sign. Now berkemungkinan PKR akan kejar yang sign dulu lah. Yang sign tu, siapa yang sign? Barubian sign, Willy Mongin sign, Jonathan Yassin sign, Saifuddin Abdullah sign, Rashid Hasnun sign, KJ bukan Khairi Kamarudin Jaafar sign. Siapa lagi dalam tu? Ada lagi lah muka-muka yang ada, saya pun tak ingat muka-muka dia orang. Azmin Zuraida, ada lagi yang lain tu sign. Baik. Sorry, Azmin tak sign. Yang lain tu kejar dulu. Saman akan keluar. Dan dia orang tak perlu bagi mahkamah dah tuan-tuan. Yang ni sama je, surat sama je. Hantar LOD, letter of demand je. Hantar LOD je cukup, tak payah bagi mahkamah dah. Sebab dah ada kes, dah ada duluan. Now Azmin mungkin akan last. Kenapa? Now Azmin masa dia tak sign, dia kata apa? Takkanlah aku nak khianat. Ada orang percaya tu. Masa tu lah orang parti masih percaya kat dia kan. Aku cakap korang tak nak percaya Betul tak Zee? Kita juga kena maki masa tu Kita juga kena maki. Kita kata jangan percaya, kita juga kena maki. Tapi tak apalah, biar yang lalu biarkan berlalu lah. Baik. Isu dia, adakah Azmin boleh disaman? Now, ini saya tak panggil long shot, tetapi hakikat dia kalau ikut law of contract, Azmin boleh kena saman. Azmin sebenarnya boleh kena saman walaupun dia tak sign, asalkan boleh bawa saksi bahawa secara verbalnya dia setuju. Di Malaysia, law of contract berdasarkan kepada law of contract walaupun tidak bertulis tapi secara verbal dengan saksi masih boleh dijadikan sandaran untuk nak saman. Baik. So yang ini terpulang kepada abang kata kepada pihak guaman Parti Keadilan Rakyat untuk nak pursue lah, untuk nak pursue tentang kes ini, sama ada kena atau tidak, sangkut atau tidak, itu terpulang kepada mereka. Baik. Malam ini saya buat cerita berkenaan dengan satu kenyataan dikatakan dikeluarkan oleh Haji Hadi Awang. Dikatakan dan telah di-share oleh Ustaz PAS. Tapi kemudian dia kata palsu pula. Okey, tapi tak apa, kita share dulu. Okey. Ini kita nak tunjuk bahayanya golongan-golongan pentaksub agama ni. Dia bukan pentaksub agama tau, dia pentaksub PAS. Kita ni taksub agama tak ada masalah tuan-tuan, ni taksub PAS. Itu isu dia. Ada seseorang bernama Abdul Muhajir telah share kenyataan daripada Ustaz Khalil Yahya sekali lagi, bahawa satu poster 3 amanat buat pejuang Islam. Jika memfitnah itu, kononnya katanya Hadi yang cakap ni, jika memfitnah itu boleh menumbangkan musuh Islam, maka fitnahlah. Jika memutuskan silaturahim itu boleh menumbangkan musuh Islam, maka putuslah. Jika membunuh itu boleh menumbangkan musuh Islam, maka buatlah. Aku terpaksa pause ni, nanti aku kena warning dengan TikTok. Dia kata. So kenyataan ni dia kata, kemudian adalah Abdul Muhajir ni kata, baru terima dalam WhatsApp grup Usrah kawasan tadi. Mohon Ustaz Khalil Yahya dapat sahkan amanat dari YB Tuan Guru Presiden ini. Kami para perjuang sedia menurut perintah kerana sesungguhnya kami adalah anak-anak panah Islam. Campakkanlah kami ke mana saja, kami tetap akan berjuang demi Islam. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau benar amanat ini, dia orang nak laksanakan. Bahaya ni tuan-tuan. Sangat berbahaya. Kenyataan yang sangat berbahaya. Ustaz Khalil share, tapi kemudian dia delete. Kemudian dia kata draft. Lepas itu tiba-tiba dandan jadi palsu. Dandan kenyataan itu jadi palsu. Palsu pula. Kemudian dia kata, itu draft saja, admin yang salah, ada kena hack. Dia kata kena hack. Dia kata page dia kena hack. Tapi yang saya risaukan kenyataan budak yang komen tadi tu. Ini saya bagi tahu
Pilihan raya ini memilih parti politik, bukan memilih agama. Saya ulang. Pilihan raya ini adalah memilih parti politik, bukan memilih agama. Tuan-tuan nak undi UMNO, tuan-tuan nak undi DAP, tuan-tuan nak undi MCA, tuan-tuan nak undi MIC, tuan-tuan nak undi PKR, tuan-tuan nak undi PAS, tuan-tuan nak undi parti GPS, JRS ke apa ke, tuan-tuan tetap Islam kalau tuan-tuan Islam. Kalau tuan-tuan undi DAP sekalipun, kalau tuan-tuan Islam, tuan-tuan tak jadi kafir kerana undi DAP. Masalahnya tuan-tuan, ini yang dimainkan oleh PAS. Ini yang dimainkan oleh PAS selama ini. Kalau undi selain daripada parti kami, kamu adalah sesat. Sesat maksudnya apa? Sesat maksudnya kita kafir. Tuan-tuan, semudah itu ke kalimat takfir ini bermain di mulut orang PAS? Semudah itu ke akidah kita ditentukan oleh dia? Tuan-tuan, kita memilih orang yang nak mentadbir negara, bukan kita nak memilih agama. Pilihan raya ini menentukan pilihan untuk menentukan pemerintah 5 tahun akan datang, bukan nak pilih agama. Bukan nak pilih agama. Tuan-tuan ingat pilihan raya ni pilih agama ke? Saya nak bawa seluang naik sekejap lagi ya. Jangan lari Walaun jangan lari Saya nak tanya. Adakah pilihan raya ini memilih agama atau memilih apa orang kata parti pemerintah? Saya nak bawa naik. Jangan lari siapa yang komen lagi? Aku nampak korang komen tu. Aku dah nampak dah. Yes, ada. Tuan-tuan, ni nak cerita kat Kelantan Ni Amah kata dia buat apa? Dia buat PAS buat ni session bahas. Dia buat session bahas. Dia kata apa masalah dengan session bahas ni? Sementara je tu. Sementara tu 10 tahun lepas tu lah. Sampai sekarang ni dah 10 tahun dah session bahas tu. Itu sementara. Sementara 10 tahun. Tak, kita ni, saya nak tanya tuan-tuan, membina stesen bas tu tak ada kena-mengena dengan akidah. Siapa yang membina stesen bas tu? Acong ke? Sami Velu ke? Orang kata apa? Manibanan ke? Manibanan juga nama keluar. Aku terfikir Manibanan je ni kan? Ataupun orang kata apa? Cincong ke? Abdullah ke? Kan? Syukri ke? Dia stesen bas. Apa kena-mengena dengan agama? Apa kena-mengena dengan akidah kita? Ia melibatkan pentadbiran. Sebab tu saya kata, pilihan raya ini menentukan parti politik, bukan menentukan agama kita. Jadi kalau tuan-tuan pergi mengundi, kalau orang kata, jangan undi PKR, sesat. Cakap kat dia, pilihan raya menentukan apa orang kata YB, menentukan parti yang memerintah, bukan menentukan agama. Siapa dia nak menentukan sesat? Tuan-tuan, ada satu hadis riwayat Bukhari. Kalau seorang Muslim menuduh seorang Muslim lain dengan tuduhan kafir, maka jatuh hukum itu salah satu di antara duanya. Kalau dia tak kafir, maka jatuh pada orang yang menuduh. Bawa hadis ni kat dia. Sesat kafir, sesat mainan. Kita ni pilih parti pemerintah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita main bola, kita tengok pada agamanya ke kita tengok siapa yang terror main? Kan? Ronaldo tu, kalau kita boleh bawa masuk kelab Kelantan, kita bawa Ronaldo kelab Kelantan. Tak boleh. Dia kafir. Tak boleh. Dia kafir, tak boleh masuk kelab Kelantan. Kelantan FC Kelantan FC sini. Tak boleh masuk Kelantan FC, dia kafir. Kita kena ambil Mail ni. Mail ni Islam. Boleh masuk. Padahal training bola pun tak reti nak kelecek. Sebab objektif nak pilih main bola tu bukannya objektif nak pilih agama. Objektifnya nak menang permainan. Sama juga pilihan raya, objektifnya nak memerintah, bukan nak pilih agama. Isunya bila orang PAS ni duduk main, pemerintahan ini adalah akidah, pemerintahan ini adalah akidah. Tak. Pemerintahan bukan akidah. Pemerintahan ni bukan akidah, tuan-tuan. Pemerintahan ni adalah hubungan di antara manusia dengan manusia. Iaitu kategori apa? Iaitu kategori muamalah, siasah, politik, bukan akidah pun. Panjang kalau kita nak bahaskan benda ni. Baik. Yes, ada. Riwayat Bukhari. Beliau memetik Yusuf bin Al-Zawawi mengeluarkan fatwa berkenaan tuduhan kafir mengkafir. Beliau memetik hadis Rasulullah, barang siapa menuduh fasik atau kafir terhadap seorang lain,
adalah dia sendiri akan menjadi fasik atau kafir jika tuduhan itu tidak benar. Maksudnya dia kena fasik kafir ni tuan-tuan, bukannya main-main. Dia kena jelas secara fizikalnya, secara lafaznya, secara niatnya dia kafir. Baru itu pun bukan kita tentukan dia kafir, itu majlis agama. Kita boleh rujuk dia kepada majlis agama. Yang ni dia dah lafaz ni, dia kafir dah. So majlis agama kena tentukanlah. Masuk mahkamah dan sebagainya. Bukan kita. Malah saya kes seseorang tu lah, dia mengaku diri dia murtad kan. Yang tu mahkamah. Kita hanya boleh dengar, tapi kita kena rujuk dengan majlis agama Islam. Mahkamah tentukan, bukan kita. Ni tiba-tiba tak undi PAS ni boleh kafir. Macam tu korang tuduh Kalau dia tak kafir tuan-tuan, yang menuduh tu kafir. Yang menuduh tu kafir. Baik. So akhirnya saya bawa cerita berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam PAS sekarang ni. Okay. Pembahagian kursi dah ada dengan Bersatu. Isu dia sekarang ni adalah Bersatu mula tidak puas hati kerana PAS dilihat terlalu dominan dalam menentukan kesemua calon dan kesemua menteri besar di dalam negeri yang mereka bertanding. Pembahagian, even kalau kita tengok baru-baru ni apa orang kata, Selangor sendiri pun Perikatan Nasional tak berani namakan menteri besar. Malah dia kata itu terpulang kepada Sultan. Padahal nak menamakan bukan menteri besar lah, poster boy itu bukanlah satu benda yang salah pun. Nak menamakan poster boy itu bukan satu kesalahan pun. It is something yang dah biasa dah kalau nak menamakan poster boy, betul tak? Kan? Tapi kenapa mereka takut? Isunya bukan takut. Di Selangor tu sendiri, Perikatan Nasional ada 5 calon menteri besar tuan-tuan. Di Kelantan ni sendiri ada 4 calon menteri besar tuan-tuan. Di Terengganu tak payah cerita lah, yang mana geng PAS yang belah ulama, belah ustaz-ustaznya, yang PAS belah profesionalnya duk bergaduh sama sendiri sekarang ni. Yang mana pro Haji Hadinya, yang mana anti Haji Hadinya duk bergaduh sama sendiri sekarang ni. Nak menentukan calon tu satu hal. Nak pilih calon mereka, dia nak calon dia orang, satu hal. Jadi di Terengganu dan juga di Kedah, peluang itu ada kalau UMNO pandai memain peranan untuk nak take advantage dengan perkelahian yang ada di kalangan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ini. Itu kena ada. Dan di peringkat agak umbi, menurut maklumat yang kita dapat, kita dapati bahawa ada di kalangan pengikut PAS, diorang tak nak tolong pun Bersatu. Tak utama negeri di mana Bersatu bertanding. Mereka tak puas hati Bersatu bertanding di negeri tersebut, terutama di Kelantan. Jadi mereka nak mengalihkan sokongan untuk nak sokong mana-mana negeri lain, tapi Bersatu diorang tak nak bertanding. Dia kata apa? Kalau Bersatu nak bertanding, orang dia lah yang kena tolong dia. Kenapa orang PAS pula nak kena kerah? So perkelahian itu, dampak hebat perpecahan itu nampak di kalangan pimpinan mereka. Namun begitu, kita jangan, orang kata apa, jangan ambil selesa. Walaupun saya kata agak kurang peluang di Kelantan, tetapi bukan bermakna tak boleh berlaku. Bukan bermakna perkara itu tak boleh nak dilakukan. Boleh. Yang paling utama sebenarnya adalah usaha kita, effort kita, penerangan kita jangan berhenti. Dan saya nak bagi tahu pada orang Kelantan, malam ni saya jumpa dengan orang Kelantan, pimpinan-pimpinan di Kelantan. Saya kata sebenarnya yang kita nak jual produk kita apa? Kita buat SWOT analisis tadi, kita nampak kelemahan-kelemahan kita. Kita dah mengaku dah. So sekarang ni move on. Jangan kita duduk menangis. Sampai bila nak menangis? Dah menangis dah. Cukup. Sekarang ni kita fikir macam mana kita nak keluar daripada perkara tersebut, dan macam mana kita nak gunakan apa yang kita ada ni untuk bagi kelebihan kita berbanding dengan PAS. Kita kena sediakan bahawa kita adalah pilihan terbaik berbanding dengan PAS, dan kita boleh mentadbir negara ini lebih baik berbanding dengan PAS, negeri ini berbanding dengan PAS, kerana pertama PMX daripada parti kita, kedua daripada gabungan kita, dan insya-Allah dengan gabungan yang baik, dengan hubungan yang baik bersama dengan federal, Kelantan, Terengganu, Kedah, kita boleh bantu keluar daripada kepompong kemiskinan, daripada kemunduran yang melanda. Satu lagi tuan-tuan, kita kena faham juga, reformasi yang PMX bawa ni, orang kata tak nampak.
Dia tak nampak sebab dia tak pernah pun berjuang dengan reformasi. Yang kata tak nampak tu sebab dia sendiri tak berjuang dengan reformasi. Kami nampak, kami tahu, dan kami faham bahawa reformasi bukan revolusi. Hari ini kita serang, esok tumbang negara, kita ambil alih, revolusi. Itu bukan. Reformasi adalah proses. Dia adalah satu proses yang mengambil masa. Dan kita kena percaya, kita kena utuh, kita kena kukuh dalam proses itu, dan kita kena trust the process, percaya kepada proses itu. Dan kita akan dapat hasilnya kalau kita terus percaya pada orang yang jujur, ikhlas, yang nak bawa. Saya nak cerita tuan-tuan, Anwar Ibrahim tu apa yang tak ditawarkan? Puluhan juta mungkin dah ditawarkan kepada beliau, lari luar negara mungkin. Kau tak duduk penjara, kau pergi luar negara, aku bayar puluh juta, jangan buat politik. Mungkin dah pernah ditawarkan kepada beliau. Tapi dia setia dan istiqamah dalam perjuangan. Sebab itu bila orang tanya saya, Suhadi, macam mana kau kena gantung pun kau boleh setia dalam perjuangan, kau tak lompat? Sebab saya kata apa? Saya baru kena gantung, Anwar Ibrahim 11 tahun dalam penjara. Apa je lah yang saya hadapi tu, sikit punya hal lah. Sikit punya hal pun mau nak kecoh kan? Hayya, apalah. Okay tuan-tuan, terima kasih saya ucapkan kerana terus bersama dengan saya malam ini. Terima kasih yang share, yang like, subscribe. Terima kasih 10,000 yang menonton kita pada malam ini. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita gempur esok saya di Kuala Terengganu. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.